Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, dalam video kali ini kita akan sambung bincang soalan UPKK subjek sirah untuk bahagian C. Dalam video sebelum ni kita dah buat bincang soalan ataupun kita dah menjawab soalan-soalan contoh untuk bahagian A dan bahagian B pada subjek sirah, dan kali ini adalah pada bahagian C yang memperuntukkan 30 markah. Okey, 30 markah. Okey, contoh soalan dia ialah, jom kita tengok. Okey, soalan yang pertama, suaikan, okey, ataupun padankan. Okey, biasanya yang ni arahan soalan yang pendek lah yang saya buat. Biasanya dia akan sebut suaikan penyataan A dengan penyataan B. A tu maksudnya kat sini lah. A, B, ataupun dia guna alif, ba. Okey. So, kalau kita tengok kepada keseluruhan daripada soalan ini ialah berkaitan dengan pembukaan Kota Mekah. Okey, kita tengok yang pertama. Pembukaan Kota Mekah berlaku pada... Okey, kalau berlaku pada ni maksudnya dia nak tarikh ataupun tahun berlakunya sesuatu peristiwa tersebut. So, kita cari kat sini dekat mana tarikhnya. Okey, tahun ke-8 Hijrah. Okey, tahun ke-8 Hijrah. So, pembukaan Kota Mekah berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Jadi, yang lain kena tahulah peristiwa-peristiwa besar yang lain. Perang Badar berlaku pada tahun berapa, Perang Uhud berlaku pada tahun berapa. Okay. So kali ini soalan dia berkaitan dengan pembukaan Kota Mekah berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Okay. Seterusnya, jumlah tentera Islam seramai. Okay. Jumlah tentera Islam semasa pembukaan Kota Mekah tu seramai berapa orang? So kita carilah jawapan dia yang berkaitan dengan bilangan. Okay. So kat sini ialah 10,000 orang. Okay. 10,000 orang tentera Islam yang pergi bersama Rasulullah dalam peristiwa pembukaan Kota Mekah. Okey, kemudian Bani Bakar. Okey, yang ketiga, Bani Bakar bermusuhan dengan siapa? Okey, dengan Bani Khuza'ah. Okey. So inilah permulaan ataupun punca kenapa pembukaan Kota Mekah ni terjadi. Okey, sebelum terjadinya pembukaan Kota Mekah ni, dia ada satu peristiwa lagi yang berlaku, iaitu Perjanjian Hudaibiyah. Dalam Perjanjian Hudaibiyah tu, antara isi Perjanjian Hudaibiyah ialah gencatan senjata selama 10 tahun ataupun tidak boleh berperang selama 10 tahun. Tetapi ada sesuatu yang terjadi antara Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Bani Bakar ni adalah golongan ataupun satu kaum yang mengikat perjanjian dengan kaum musyrikin. Kemudian Bani Khuza'ah pula mengikat perjanjian dengan orang Islam. Okay? So, mereka ni juga termasuk dalam gencatan senjata 10 tahun itu. Tapi apa yang terjadi? Ada peristiwa Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah dan beberapa orang daripada Bani Khuza'ah telah terbunuh yang menyebabkan Nabi marah dan terjadilah pembukaan Kota Mekah. Nabi datang dengan 10,000 orang tentera untuk pergi menawan Kota Mekah daripada kaum musyrikin akibat daripada pelanggaran Perjanjian Hudaibiyah itu tadi. Okey, kita sambung. Yang keempat ni, Tanah Haram menjadi kawasan larangan. Kawasan larangan bagi siapa? Bagi orang bukan Islam. Okey, kawasan Tanah Haram menjadi kawasan larangan bagi orang bukan Islam. Ini adalah salah satu kesan daripada pembukaan Kota Mekah. Okey. Dan seterusnya, ramai musyrikin Mekah memeluk Islam. Okey, so kita suaikan ramai musyrikin Mekah memeluk Islam. Okey, ini juga adalah kesan daripada pembukaan Kota Mekah.
So, selepas berlakunya pembukaan kota Mekah, tanah haram ataupun Mekah itu sendiri menjadi tempat larangan bagi orang yang bukan Islam dan ramai musyriki Mekah pada masa tersebut memeluk Islam. Okey. So, kita pindah ke soalan yang lain. Okey, ini adalah soalan yang berbentuk isi tempat kosong. Okey. Arahan soalannya isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, dia bagi kita pilihan jawapan. Contohnya ke-10, ke-11, 10, terbaik, sumber, mulia. Okey, so kita kena pilih jawapan yang paling tepat berkaitan dengan pernyataan tu dan isikan tempat kosong. Okey. Soalan 1, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji wida pada tahun berapa hijrah? Haji wada, haji yang terakhir bagi Rasulullah berlaku. Pada tahun ke berapa? Okey. Jawapannya ialah ke-10. Okey. Ke-10. Dan Rasulullah ni, inilah haji yang pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah pada tahun ke-10 Hijrah. So, kita tulis kat sini ke-10. Okey, ke-10 Hijrah. Okey. Kemudian, soalan yang kedua, mengasihi anak yatim, amalan apa? Di sisi Islam. Okey, mengasihi anak yatim, amalan, jawapannya ialah mulia. Okey, so kita tulis kat sini mulia. Okey, berkaitan dengan mengasihi anak yatim ni adalah sifat-sifat ataupun ketokohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sifat Nabi dengan anak yatim? Okey, Nabi ni seorang yang mengasihi anak-anak yatim. Itu antara ketokohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian baginda sallallahu alaihi wasallam. Ni dalam tajuk ketokohan Rasulullah. Tajuk yang tajuk yang terakhirlah dalam subjek sirah tahun 5. Okey. Kemudian soalan yang ketiga, Al-Quran adalah apa? Berbagai-bagai jenis ilmu. Okey. So kita pilihlah jawapan yang paling tepat kat mana. So Al-Quran adalah sumber. Okey, sumber berbagai-bagai jenis ilmu. So kita tulis kat sini sumber. Okey, sumber. Okey, berbagai-bagai jenis ilmu. Ini adalah soalan yang berkaitan dengan kelebihan Al-Quran. So, Al-Quran itu adalah sumber berbagai-bagai jenis ilmu. Okey, seterusnya, yang keempat, bermesyuarat sebelum membuat keputusan adalah suatu tindakan yang mana? Yang apa? Jawapannya ialah yang terbaik. Okey, yang terbaik. Okey, ini mesyuarat ni biasanya kita dapat dalam tajuk-tajuk perang. Okey, peperangan penting Rasulullah. Sebelum Rasulullah melakukan sesuatu keputusan, Rasulullah akan bermesyuarat dulu dengan sahabat-sahabat Rasulullah dan kemudian barulah Rasulullah membuat keputusan sama ada macam mana strategi perang tu berlaku, kemudian nak jadikan pertempuran peperangan itu dekat mana, sama ada di luar Mekah ataupun di luar Mekah pula, di luar Madinah ataupun di dalam Madinah. Okey, Rasulullah akan bincang dulu dengan sahabat-sahabat, manalah tahu antara sahabat-sahabat tu dia ada idea untuk berjaya dalam satu-satu peperangan yang disertai oleh Rasulullah. Okey, kemudian yang kelima, antara isi kandungan perjanjian Hudaibiyah ialah genjatan senjata selama berapa tahun? Okey, jawapannya ialah
10 tahun. Okey. So kita tulis kat sini 10 tahun. Okey. Kalau kita perhatikan dalam soalan macam ni, dia tulis ke-10, kemudian ke-11, atau ada 10 pula. So kita kena pilih jawapan yang paling sesuai berdasarkan ayat yang dia bagi. Okey. Ayat apa yang sesuai dan jawapan apa yang sesuai. Kemudian dia bagi awak kadang-kadang 6 pilihan jawapan. Macam contoh soalan ni dia bagi 6 pilihan jawapan. Ada satu pilihan jawapan yang kita tak pilih, maka itu biarkan saja. So kita jawab soalan berdasarkan jawapan yang betul-betul solid, yang betul. Okey? Okey, kita pindah ke soalan seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya, soalan dia berbunyi tulis betul atau salah pada penyataan berikut. Okey, dalam siri bincang soalan kita sebelum ni, kita dah pun berbincang ataupun kita dah jumpa banyak kali berkaitan dengan tulis betul atau salah pada penyataan berikut ni. So maksudnya awak jangan jawab dengan menanda right ataupun pangkah. Kena tulis perkataan betul ataupun perkataan salah bagi setiap soalan. Baca dulu penyataan dan decide ataupun buat keputusan itu adalah betul ataupun salah. Okey, contohnya soalan 1. Rasulullah wafat pada waktu duha. Okey, Rasulullah wafat pada waktu duha. Jawapan ni ialah penyataan ni betul. Okey, kita tulis betul. Tulis perkataan betul tu. Batawaulam tu. Okey. So Rasulullah memang dalam peristiwa kewafatan Rasulullah wafat pada waktu duha. Okey, dan lebih tepatnya kalau kita nak tengok berkaitan dengan wafatnya Rasulullah ni ialah pada 12 Rabiul Awal. Okey, 12 Rabiul Awal. Okey, kemudian pada tahun ke-11 Hijrah. Okey, tahun 11 Hijrah dan pada hari Isnin. Okey, pada hari Isnin. Dan Rasulullah ni wafat di Madinah lah. Okey. Seterusnya, anak-anak Nabi Muhammad dilahirkan oleh Khadijah kecuali Ibrahim. Okey, anak-anak Nabi Muhammad dilahirkan oleh Khadijah kecuali Ibrahim. Penyataan ni ialah betul. Okey, 6 orang daripada anak Rasulullah dilahirkan oleh Sayyidatina Khadijah kecuali Ibrahim, kerana Ibrahim adalah anak kepada Maryah Al-Qibtiyah. Nama ibu dia Maryah Al-Qibtiyah, isteri Nabi juga. Okey, kemudian soalan seterusnya ialah Waraqah bin Naufal merupakan seorang lelaki tua yang beragama Islam. Waraqah bin Naufal adalah merupakan seorang lelaki tua yang beragama Islam. Okey, jawapan bagi penyataan ni ialah salah. Kenapa? Waraqah bin Naufal ni dia nama dia disebut apabila berlaku dalam tajuk wahyu ataupun kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah menerima wahyu pertama di Gua Hira dan disuruh oleh malaikat Jibril untuk membacakan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Kemudian Rasulullah pun sangat takut pada ketika itu dan Rasulullah balik ke rumah dalam keadaan menggigil dan ketakutan. Dan Sayyidatina Khadijah menenangkan Rasulullah, menyelimutkan Rasulullah supaya Rasulullah berehat. Dan keesokan harinya Khadijah bawa Rasulullah berjumpa dengan Waraqah bin Naufal yang merupakan sepupu Sayyidatina Khadijah, iaitu seorang lelaki tua yang beragama Nasrani. Okey, dia beragama Nasrani, bukannya beragama Islam. Untuk mengetahui apakah keterangan di atas apa yang sedang berlaku kepada diri Rasulullah, dan Waraqah bin Naufal inilah yang cakap kepada Sayyidatina Khadijah dan Rasulullah bahawa suami kamu ini, wahai Khadijah, adalah
Rasul akhir zaman. Okey? Nabi akhir zaman. Maksudnya Nabi yang terakhir. Okey, kita tengok soalan yang keempat. Kaum muslimin tidak aman di bawah Raja Habsyah. Okey? Kaum muslimin tidak aman di bawah Raja Habsyah. Dengan layanan Raja Habsyah ni, kaum muslimin tidak aman. Muslimin tu siapa? Orang Islam. Kenapa? Apa kaitan dengan Raja Habsyah? Sebab sebelum berlakunya peristiwa Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi dah suruh umat Islam yang ditindas oleh kaum musyrikin pada ketika itu untuk berhijrah ke Habsyah terlebih dahulu, dan hijrah ke Habsyah ni terjadi 2 kali. Okay, untuk kali yang pertama, antara orang yang terlibat untuk pergi ke Habsyah, berhijrah dan mencari perlindungan ke Habsyah ialah Saidina Uthman bin Affan dan isteri dia yang merupakan anak Rasulullah. Kemudian pada ketika itu, bila rombongan orang Islam Mekah pergi ke Habsyah untuk kali pertama dan kali kedua, Raja Habsyah memang menerima baik kedatangan orang-orang Islam. So, istilah tidak aman ni bermaksud salahlah jawapan ni, sebab orang Islam aman berada di Habsyah, dan Raja Habsyah, Raja An-Najasyi, dia melayan orang Islam ni dengan baik. Okey? So, pernyataan kaum muslimin tidak aman di bawah Raja Habsyah ni adalah pernyataan yang salah. So, kita tulislah jawapan dia salah. Okey, seterusnya. Yang kelima, Hindun binti Utbah ialah isteri kepada Abu Jahal. Betul atau tidak? Jawapannya salah juga. Okey, sebab Hindun binti Utbah ni dia isteri kepada siapa? Abu Sufyan. Okey, Abu Sufyan bin Harb. Okey, salah. Okey. Abu Sufyan bin Harb. Okey, Hindun binti Utbah ni cerita yang menaikkan nama dia apabila berlaku pada peperangan Uhud, di mana apabila bapa saudara Rasulullah iaitu Saidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy, dibunuh oleh seorang hamba upahan untuk membunuh Hamzah. Kemudian datanglah Hindun binti Utbah ni yang dia berdendam dengan Saidina Hamzah, kemudian dia membelah perut dan dada Saidina Hamzah, kemudian mengambil hati dan jantung Saidina Hamzah, kemudian dia memakan dan mengunyah hati tersebut. Disebabkan oleh perasaan dendam dia kepada Saidina Hamzah, walaupun dia jumpa Saidina Hamzah telah meninggal dunia, tapi dia tak puas hati, dia belah lagi jantung dan hati Saidina Hamzah, iaitu bapa saudara Nabi ni, kemudian dia kunyah, baru dia rasa puas. Maksudnya dendam dia terhadap Saidina Hamzah ni dah pun terbalas, dan itulah perbuatan yang dilakukan oleh Hindun binti Utbah, isteri kepada Abu Sufyan bin Harb. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan. Okey, sekali lagi kita jumpa dengan soalan isi tempat kosong, tapi isi tempat kosong yang tadi berbentuk nombor 111. Kemudian yang ini dia ada isi tempat kosong yang dalam bentuk artikel ataupun apa panggil dalam bentuk satu perenggan ayat lah. Okey, so dia akan bagi juga dekat kita untuk bahagian C ni biasanya awak ada bantuan soalan untuk awak jawab. Kalau isi tempat kosong ni, okey, kita tengok dia ada 6 juga pilihan jawapan, iaitu Bani Quraizah, terancam, pertempuran, Islam, perjanjian, dan mengepung. Okey, kita tengok pernyataannya ataupun ayat dia. Perang Khandaq merupakan yang paling kritikal dalam sejarah. Tempat kosong lagi. Ini kerana orang Yahudi secara terbuka membuat pengumuman, memutuskan apa? Dengan Rasulullah. Keadaan ini menyebabkan
kedudukan orang Islam terancam dan mengundang bahaya besar. Tentera Ahzab, tempat kosong lagi, di hadapan mereka dan di belakang pula mereka terdedah kepada serangan Bani Quraizah. So jawapan dia yang boleh kita letak kat sini ialah Perang Khandaq merupakan pertempuran. Ambil yang ni dulu pertempuran. Pertempuran yang paling kritikal dalam sejarah Islam. Yang paling kritikal dalam sejarah Islam. Ini kerana orang Yahudi Bani Quraizah, Bani Quraizah, orang Yahudi Bani Quraizah secara terbuka membuat pengumuman memutuskan apa? Perjanjian. Memutuskan perjanjian. Perjanjian dengan Rasulullah. Keadaan ini menyebabkan kedudukan orang Islam terancam dan mengundang bahaya besar. Tentera Ahzab mengepung. Ambil jawapan yang ni. Tentera Ahzab mengepung di hadapan mereka dan di belakang pula mereka terdedah kepada serangan Bani Quraizah. Ini cerita berkaitan dengan Perang Ahzab. Perang Ahzab ni adalah satu perang yang merupakan pertempuran yang paling kritikal lah. Kritikal tu maksudnya paling dibimbangi ataupun paling dahsyat lah yang pernah berlaku kerana ramai di antara tentera Ahzab ni, tentera yang bersekutu, antaranya Bani Nadir, kemudian Yahudi Bani Nadir bersekutu dengan orang musyrikin Mekah dan beberapa kabilah-kabilah Arab yang lain yang memusuhi Rasulullah tu, mereka berhimpun. Mereka berhimpun dan kemudiannya membentuk berapa ramai tentera. Mereka membentuk mereka membentuk 10,000 orang tentera diketuai oleh Abu Sufyan bin Harb dan pergi untuk menyerang Madinah. Pada masa ni Rasulullah buat keputusan untuk bertahan di dalam Madinah dan diberi cadangan oleh Salman Al-Farisi supaya menggali parit di sekitar kota Madinah supaya bila adanya parit tu musuh tidak akan mudah untuk memasuki kota Madinah. Kemudian ketika peperangan tu berlaku, tiba-tiba Bani Quraizah pula, Yahudi Bani Quraizah ni pada asalnya mereka menerima piagam Madinah. Mereka berjanji akan hidup tanpa mengganggu orang Islam dekat Madinah dan sanggup untuk berada di bawah pemerintahan Islam yang diketuai oleh Rasulullah. Tetapi ketika perang ini berlaku, tiba-tiba Bani Quraizah pula yang memutuskan perjanjian dengan Nabi. Tiba-tiba dia kata dia tak nak dah. Secara terbuka dia kata aku nak putuskan hubungan dengan kamu. Maka Nabi pun risaulah pada masa tu. Di depan mereka ada tentera Ahzab seramai 10,000 orang. Di belakang pula mungkin diserang hendap oleh Bani Quraizah. Itulah yang menyebabkan peperangan Ahzab ini merupakan antara peperangan yang paling kritikal lah, sebab Nabi dan umat Islam ada dua ancaman, daripada depan dan daripada belakang. Tetapi akhirnya siapa yang menang dalam Perang Khandaq ialah tentera Islam. Seterusnya. Banyak pula perhuraian kali ni. Kita teruskan. Soalan seterusnya ialah gariskan jawapan yang betul. Gariskan jawapan yang betul. So maksudnya soalan ni kena gariskan, pilih. Dia ada dua jawapan, pilihan jawapan. Awak gariskan satu sahaja. Jangan garis dua-dua jawapan tu.
ataupun awak jawab soalan yang macam lain, dia kata gariskan, awak bulatkan ke, awak petakkan ke, so tu tak boleh lah. Contohnya kalau soalan yang pertama ni awak pun jawab, yang ini awak bulatkan, so jangan jawab macam ni, sebab salah. Sebabnya soalan dia ialah gariskan, so gariskan. So untuk soalan ni gunalah pembaris untuk membuat garisan yang betul. Okey. So, soalan 1. Khadijah bermain atau hidup dengan Nabi Muhammad ketika baginda senang ataupun susah? Soalan ni senang lah kan nak jawab. Takkanlah Siti Khadijah tu bermain. Mestilah jawapannya hidup. So, kita gariskan di bawah perkataan hidup. Okay, Khadijah hidup dengan Nabi Muhammad ketika baginda dalam keadaan senang dan susah. Okay, seterusnya, soalan yang kedua, dalam peperangan Badar, tentera Islam atau musyrikin yang telah memenangi pertempuran tersebut. Okey, semasa perang Badar, tentera manakah yang menang? Tentera Islam ke tentera musyrikin? Jawapannya ialah tentera Islam. Okey, dalam peperangan Badar, tentera Islam telah memenangi pertempuran tersebut. So, ketika perang Badar ni, ketika perang Badar berlaku, orang Islam 300, tentera Islam ada 313 lawan dengan 1000 orang musyrikin, tetapi menang yang 313 ni, orang Islam menang. Okey, dalam perang Badar. So, untuk peperangan Badar, tentera Islam telah memenangi pertempuran tersebut. Okey, soalan yang ketiga. Rasulullah SAW mulai sakit pada tahun berapa? Ke-10 atau ke-11 Hijrah. Okey, jawapan dia yang mana? 10 ke 11? 10 ke 11. Okey, jawapannya ialah ke-11. Okey. Ke-11. Rasulullah mulai sakit pada tahun ke-11 Hijrah, pada bulan Safar. Okay? Pada bulan Safar tahun ke-11 Hijrah, Rasulullah mula sakit. Okay. Yang keempat, Rasulullah merupakan pemimpin atau pemberontak negara Islam yang pertama. So, bila bercakap mengenai Rasulullah, mestilah kena jawab jawapan yang baik-baik. Soalan ni senang je, dia sahaja nak bagi markah dekat awak. Okay? Kalau lah soalan ni benar-benar masuk dalam UPKK sebenar, nanti awak dah boleh jawab. Dah senang je ni soalan ni kan. Okay, Rasulullah merupakan pemimpin. Okay, gariskan betul-betul di bawah perkataan pemimpin negara Islam yang pertama. Okay, kemudian soalan yang kelima. Solat wajib ataupun harus ditunaikan dalam keadaan sihat atau sakit. Okey, solat wajib atau harus ditunaikan dalam keadaan sihat ataupun sakit. Jawapannya ialah wajib. Okey, dalilnya Rasulullah dalam keadaan sakit pun Rasulullah tetap mengerjakan solat. Okey, dalam peristiwa kewafatan Rasulullah tu ada disebut tentang solat Rasulullah. Okey. Kemudian soalan yang seterusnya. Okey, sekali lagi kita jumpa dengan soalan suaikan. Okey, soalan suaikan. Okey, dia nak kita jawab perkara berkaitan perang Badar ataupun perang Uhud, dan dalam soalan ni banyak nombor. So, awak kena ingatlah nombor-nombor ni berkaitan dengan apa. Okey, yang pertama, tentera Islam 313 orang. Yang ini adalah berkaitan dengan perang Badar. Okey, kemudian soalan yang kedua, tentera musyrikin 3000 orang. 3000 orang ni dalam peperangan, dalam perang Uhud. Perkara yang berkaitan dengan perang Uhud, tentera musyrikin seramai 3000 orang. Okey, seterusnya tentera musyrikin 1000 orang. Okey, tentera musyrikin 1000 orang ni berkaitan dengan perang Badar. Okey, kita gariskan ataupun suaikan kepada perang Badar. Okey, dan seterusnya tentera Islam 700 orang.
Okey, tentera Islam 700 orang ni adalah perkara berkaitan dengan perang Uhud. Dan soalan yang terakhir, 50 orang pemanah. Okey, 50 orang pemanah ni adalah berkaitan dengan perang Uhud. Ada 50 orang pemanah Islam yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga benteng pertahanan tentera dalam perang Uhud bagi tentera Islam lah. 50 orang pemanah yang berkaitan dengan perang Uhud. Okey, inilah soalan berbentuk nombor dan apa kaitannya dengan perang. Okey. Sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini. Okey. Ni video ulang kaji tau, bentuk soalan-soalan mirip kepada soalan sebenar UPKK. Ini bukan soalan sebenar. Cuma kita bincang ataupun ulang kaji soalan UPKK menerusi contoh-contoh soalan. Okey, semoga kita jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain, supaya kita sama-sama dapat manfaat dan kita dapat study sama-sama untuk UPKK nanti. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.